Good morning guys. Good morning kepada selamat sejahtera kepada semua pelajar kelab inovasi dan kita semula. Hari ini saya akan melaksanakan satu tugasan projek daripada guru pembimbingan kita, iaitu kelab inovasi bertemakan pelajar dalam akademik masa depan warga Gabriels 2020. So sebelum ini dalam kelab inovasi kita semula, kita telah melaksanakan aktiviti pemasukan di sekolah SMK St. Gabriel, iaitu aktiviti kita semula. Kita sudah pun menyiapkan projek itu. So hari ini saya akan melakukan aktiviti tugasan tambahan daripada guru pembimbing saya, iaitu guru pembimbing itu telah memberitahu saya agar membuat video ini untuk bagi meningkatkan markah setiap pelajar St. Gabriel bagi mendapat keputusan cemerlang dalam ujian mereka dari tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5. So hari ini saya akan memulakan video ini dengan gembira untuk mereka. So jika untuk pengetahuan pelajar ini semua, sebelum saya memulakan video ini, saya memerlukan sokongan anda, sokongan kedua-dua ibu bapa anda, iaitu subscribe channel saya. Kerana Cikgu Puan Gurjit telah mengatakan bahawa ini boleh menjadi dana kepada kelab inovasi dan kita semula dan kelab dan ini muda untuk saya sebagai semua. So saya boleh melakukan aktiviti ini tetapi dengan kamu punya sokongan. Tetapi saya juga telah memberikan kemudahan atau faedah dan saya bercadang untuk berbincang dengan pengetua, iaitu Encik Tu, untuk memberi markah merit kepada pelajar yang sudah subscribe dan kepada markah merit kepada pelajar yang berjaya share kepada ibu bapa, dan ibu bapa mereka pun telah subscribe channel saya. So ibu bapa dan kamu telah tiga pihak ini memainkan peranan penting dalam sekolah dan di mana-mana juga dalam kalangan ahli keluarga. So maka jika tiga pihak ini subscribe channel saya, so saya akan membuat keputusan untuk berbincang dengan Encik Tu. Jika setiap pelajar melaksanakannya, maka setiap pelajar yang telah subscribe channel saya akan mendapat 2 markah merit, dan jika ibu bapa beliau pun subscribe channel saya, anak beliau akan mendapat lagi 4 markah merit tambahan. Dan jika tiga pihak ini telah like semua video dalam channel saya, beliau akan mendapat 7 markah demerit keseluruhan di tangan kamu semua, di dalam nama kamu. So hari ini saya memulakan saya punya tajuk, iaitu Academic NLP for Students. Akademik ni adalah pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. NLP ni adalah Neuron Logistic Program. Yang ni, aktiviti ni telah dihasilkan dan ditaja oleh teknik FMC kepada setiap pelajar tingkatan 5, dan hari ini saya akan kongsikan balik apa yang kami telah mempelajari daripada program itu. Program itu telah dibimbingi oleh Profesor Dr. Norinsan yang telah mengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. So hari ini saya akan memulakan saya punya pembentangan. Jika murid-murid boleh lihat yang ni, terdapat 4 bab utama di dalam untuk mencapai kejayaan, iaitu bab pertama adalah mewujudkan emosi positif, bab kedua adalah mencipta matlamat yang mantap, bab ketiga adalah sistem kepercayaan diri, dan bab keempat pula garis masa dan pengukuhan diri. So yang pertamanya adalah di sini berkaitan dengan 3 step to positif. 3 step positif ni memerlukan satu lagu yang bertajuk Zen Meditation.
Zen meditation yang bertemakan Tai Chi. So lepas kamu melagukan on lagu ini, kamu kena perlu ingat bahawa step ini 3 step. Step out, buat image hologram yang anda ingini, dan step in. Step out ni adalah zaman dan masa kini. Kamu menutupi mata anda dan kamu telah menganalisis diri anda. Seperti sebelum, kamu sendiri tertanya dekat diri anda sendiri, mengapa kamu sering gagal dalam ujian? Mengapa kamu sering dapat markah yang terkurang di dalam kelas, di dalam ujian setiap tahun? Hal ini, so yang B adalah membuat image hologram, iaitu kamu perlu membayangkan sesuatu dimensi ruang dimensi, iaitu pintu dimensi yang berbentuk cuboid tegak. Maka kamu meletakkan aktiviti memerlukan kamu berdiri dalam posisi berdiri. So lepas kamu berdiri, kamu kena meletakkan kaki kanan kamu di dalamnya, seperti kamu memasuki alam dimensi itu, dan juga melangkah masukkan kaki ke kirinya. Dan kamu telah memerhatikan bahawa kamu menjadi rajin, yakin, bertambah maju, mendapat keputusan cemerlang dalam ujian. Ibu bapa dan guru-guru kamu semua gembira. Tetapi kamu ulang ke belakang balik, kamu tidak mempunyai kuasa langsung, tidak mempunyai keistimewaan itu langsung. Itu adalah step to positif. So kamu telah menganalisis diri anda. So fakta yang menarik Profesor bagi adalah analogi minda. Analogi minda ini pula ialah pulau air batu, bertajuk Pulau Air Batu, iaitu 10% daripada otak manusia adalah otak yang sedar, 10% daripada minda manusia adalah minda yang sedar, 90% pula adalah minda yang tidak sedar. Yang ini adalah fakta yang logik daripada Profesor. So yang ni adalah gelombang otak yang anda perlu tahu supaya anda mahir menguasai otak atau minda anda sendiri, iaitu beta nilai 14.35 ialah keadaan sedar penuh, dan alfa 8 hingga 13 Hz adalah keadaan hipnotik. Theta 4 hingga 7 Hz adalah keadaan mimpi, dan delta pula 0.53 adalah keadaan tidur. Ini kerana jika kamu pandai mengubah suaikan suara atau lagu alfa, beta, theta dan delta, kamu boleh mahirkan mengikut lagu itu. Kamu boleh mahir sambil belajar, sambil menghafal, sambil revision. So yang ni amat bermakna untuk belajar. So yang bab kedua pula adalah mencipta matlamat yang mantap. So mempunyai dua zon kuasa pelajar, iaitu kuasa dalaman dan kuasa luaran. Kuasa dalaman ialah kuasa untuk fikir dan beremosi. Kuasa luaran pula untuk bercakap dan bertindak. Kuasa ini juga kamu akan laksanakan di dalam waktu ujian, iaitu kamu diberi satu kertas soalan subjek tertentu dan kamu perlu menggunakan fikiran anda, minda anda untuk menghafal dan mengaplikasi balik apa yang anda belajar di dalam kertas ujian itu tersebut. So maka kamu tidak bercakap tetapi bertindak, seperti menulis dengan kemahiran dan fikiran, dengan integriti anda sendiri, dengan intelektual anda sendiri. Yang bab 2 ini perlukan triple A. Triple A ni adalah access, amplify, anchor. Access ini anda mencari masalah, atau contohnya kamu tidak mengetahui subjek matematik
Tetapi kamu cuba cari, kamu tanya cikgu, kamu tanya Google, kamu tanya YouTube, cari apa tajuk, apa makna semua. Amplify adalah jawapan ataupun mengkaji balik. Anda mengkaji balik mengapa itu salah, mengapa ini betul. Kamu mengkaji apakah formula yang tepat untuk menggunakannya. Dan anchor adalah tanamkan perkataan positif. Seperti contohnya, jika anda dah pelajar, anda perlu berasa gembira kerana anda telah mempelajari ilmu yang baru untuk diri sendiri anda. Bab kedua telah pun disiapkan. So bab ketiga ni banyak sedikit kerana untuk menganalisis diri anda sendiri, iaitu 3 tahap. Kamu kena, jika sesuatu perniagaan atau sesuatu kehidupan ataupun walaupun bangunan sekolah, kita pun mempunyai visi dan misi sendiri. Tetapi Profesor Dr. Nur Insan telah memberi kami kepada setiap tingkatan 5 pelajar, iaitu misi yang terlampau tahap intelektual, tahap college, tahap universiti punya misi dan moto. Visi dan misi pelajar, iaitu adalah 3P, smart, craft. Itu saja. So 3P ini adalah positif, iaitu bermakna anda selalu berfikir positif, melaksanakan aktiviti yang berfaedah, bukan bermain game ataupun habiskan masa dengan tengok movie atau kartun Korea drama ke. Yang ketiga adalah present. Present ini anda hadir pada situasi itu. Contohnya, jika kamu merancang untuk belajar dan untuk menambahkan markah keputusan ujian anda present. Maksudnya anda melibatkan diri anda dalam aktiviti pembelajaran sendirian, study group ataupun membuat kelas tuition secara online. Sebab yang ni semua boleh menggunakan kemahiran anda sendiri. Yang kedua, 3.2 adalah SMART. SMART bermaksud spesifik, measurable, attainable, realistic, time bounding. 5 aspek ini perlu diada di setiap minda pelajar dan setiap pelajar di dalam perlu menanam 5 aspek ini dalam setiap diri pelajar. Spesifik ini adalah kemahiran anda bergantung pada anda sendiri, iaitu bermaksud spesifik. Measurable, boleh diukur, maksudnya setiap pelajar juga akan menghadapi ujian dalam dunia ini yang bersekolah. So selepas anda menghadapi ujian, anda akan mendapat keputusan. So maka dari situ cikgu dan kamu boleh menganalisis diri kamu, bagaimana tahap atau kualiti kamu dalam akademik. Attainable ini semua orang boleh buat, boleh melakukan aktiviti itu, cuma tahap mereka. Contohnya, ada di 2 orang pelajar. Seorang pelajar rajin, seorang pelajar malas. Pelajar yang rajin pergi ke tuition, pergi ke sekolah, pergi tanya kat cikgu apa yang tak tahu. Semua benda dia cari cikgu dan cara mencatat nota, dia bertindak lebih daripada si pelajar pemalas ini. Ini adalah contoh sebagai attainable. Pelajar ini walaupun pergi tuition, tetapi dia sanggup pergi ke sekolah untuk menambahkan ilmu dia. Tetapi pelajar ini pula tidak melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Dua-dua aktiviti ini adalah sama dan bermanfaat bagi menambahkan markah keputusan ujian anda, iaitu aktiviti ilmu, menambah ilmu. So yang R pula adalah realistik. Maka jika kamu membuat 3 aspek ini, diri anda menjadi realistik dan kamu akan stabil di dalam apa-apa situasi pun juga. Untuk time bonding. Time bonding ini untuk setiap aktiviti kita memerlukan masa. Semanusia, sepelajar normal,
Semua ciptaan Tuhan manusia ini mempunyai 24 jam sehari. Tetapi ada pelajar macam seperti saya yang merungut, tak cukup masa untuk menghadapi SPM, stres, hyper stress, terlampau banyak. Tetapi kamu perlu mengetahui time bonding. Selepas saya jumpa cikgu kaunselor kita sesi pagi iaitu Puan Nur Raziati, saya mendapat satu jalan iaitu di mana untuk memperkukuhkan time bonding, saya perlukan satu jadual rutin seharian. Jadual rutin seharian untuk diri dalam kehidupan saya, iaitu di sini hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sehinggalah yang ni semua saya telah bahagikan kepada 2 jam. 2 jam satu kotak, 2 jam satu kotak. So maksudnya 2 jam ini saya rehat atau mandi atau makan, 2 jam ini saya belajar. 2 jam yang sebelum ini saya telah membuat revision, 2 jam sebelum ini saya rehat, 2 jam sebelum itu saya membuat latih tubi atau mengkaji balik apa yang saya hendak belajar hari itu. Yang tu bermaksud time bonding. Dan kamu setiap pelajar perlu mengetahui aspek-aspek untuk menjadi lecturer. Lecture adalah tahap yang paling besar, tahap yang terlampau tinggi daripada guru, daripada lecture. Lecture ini adalah kamu boleh jumpa di universiti, iaitu tahap pengakhiran pembelajaran anda. So yang ni adalah piramid yang telah kami dapat mengetahui, iaitu step to become lecturer. So di atas gunung ini adalah pangkat lecturer. Tetapi pangkat-pangkat ini telah jadi kerana lecturer, seorang guru dan seorang manusia ini, seorang pelajar ini mengaplikasikan tiga ini mengikut rutin beliau. Maksudnya beliau naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Naik, turun, naik, turun. Pergi, naik, turun. Pergi, naik, turun. Seperti juga piramid makanan. Piramid makanan pun mempunyai kuantiti dan kualiti demi menjaga kesihatan kita. Tetapi yang ini adalah aspek untuk menjadi pelajar yang cemerlang seperti lecturer. So yang pertama, aspek yang anda perlu buat, wajib buat adalah reading. Reading adalah membaca, yang itu asas seperti bayi. Bayi pun boleh membaca. Setakat ini bayi tak boleh membaca, tetapi yang ni sebagai aspek seperti sama ciri-ciri seperti bayi. Maksudnya tahap 1. Tahap kedua adalah audio visual. Seperti contohnya, jika zaman ini adalah zaman teknologi, jika seseorang memukakan lagu, mesti anda mengetahui bahawa nama lagu itu, siapa yang pemain lagu itu, band lagu itu, sama siapa nama lakonan daripada lagu itu. Mesti kamu kenal semua aspek itu. Yang itu adalah audio visual. Tetapi audio visual ini adalah di dalam kelas anda sendiri, di dalam kelas sekolah anda sendiri. Seperti kamu duduk di atas meja anda sendiri, meja murid, guru tengah mengajar. Cuma kamu perlu mencatat di sini, mencatat nota-nota khas. Yang ketiga adalah demonstration. Untuk tahap ketiga ini kamu perlu menggunakan cermin. Cermin tak kisah berapa saiznya, tetapi asalkan anda boleh menampakkan penampilan diri anda sendiri di cermin itu. Maka demonstratif ini adalah apa yang kamu telah mempelajari, cuba revise, redo. Seperti macam kamu telah mempelajari sesuatu triangle, and kamu pergi dekat rumah dan pergi duduk dekat cermin, triangle. Kamu tunjuk, kamu buat balik demonstratif. Kamu mengaplikasi apa yang maksudnya kamu rewind balik. Tetapi rewind yang tahap ketiga ini adalah rewind yourself. Yang apa yang kamu nampak di tahap kedua dan yang dibuat oleh guru, kamu rewind balik apa yang guru telah lakukan. So yang keempat, discussion. Jika
dalam demonstratif ini, jika kamu tidak memahami salah satu aspek, kamu perlu discussion antara guru yang pertamanya. Selepas itu baru murid. Kerana murid pun tahap kita juga. Tetapi guru lebih mahir dan open minded untuk kita. So yang tahap keempat kita sudah bincang. Tahap kelima ialah practice doing. Practice doing ni adalah homework ataupun assignment yang selalu cikgu anda memberi kepada kamu di setiap waktu sekolah. Kerana latih to be itu adalah bertemakan practice make perfect. Practice make perfect. Itu adalah kata kunci. Tetapi kamu kena melaksanakan practice itu supaya diri kamu menjadi lebih perfect daripada other. Maksudnya perfect itu adalah kamu mendapatkan keputusan ujian yang berkualiti tinggi dan grade yang tinggi di dalam setiap subjek. Yang keenam adalah teach other. Teach other ini kami telah membuat pada waktu form 3 masa 3A kami telah membuat pada subjek sains. Setiap bab selepas bab 4 ataupun bab 5 kami telah membuat gallery walk. Gallery walk ini akan diberi majung dan kami sendiri satu kumpulan akan memberi satu tajuk dan satu kumpulan itu perlu menghafal tajuk itu dan perlu memahami tajuk bab itu supaya mahir, dan mereka perlu membentang di bahagian-bahagian kelas dalaman mereka. So gallery walk ini mempunyai 2 orang perlu present dan 2 orang perlu pergi memusingi kelas untuk mengetahui pembelajaran mereka. Ini kerana mereka akan membuat segala step ini dalam gallery walk saja. So yang ini akan meningkatkan kemahiran dan fikiran anda, kekuatan memori anda dalam gallery walk. So yang craft bermaksud di sini adalah teknik craft adalah perlu dibuang. Yang profesor telah membaca suatu buku yang mahal sangat, yang itu Psycho-Cybernetics. Yang ni adalah daripada the international best selling classic books, high quality. So craft ini perlu dibuat kerana untuk menghilangkan negatif ataupun sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita. Antaranya ialah cancel all negative memories. Sebelum ini kamu gagal, kamu deletekan semua memory yang lama. Replay dengan positive values. Maksudnya kamu cuba fikir tenang, kamu fikir balik apa yang kamu telah melakukan yang positif. Kamu selalu datang ke sekolah, kamu selalu tanya kat guru apa yang kamu tak faham. Replay positive beliefs. Untuk affirm new concept of yourself. Ini bermaksud kamu perlu melahirkan insan yang baru di dalam diri anda. F adalah focus on specific image of success. Ini bermaksud kamu fokus kepada matlamat dan diri anda sendiri untuk mencapai kejayaan. Yang terakhir sekali adalah T. Train yourself to accept new belief. Maksudnya kamu perlu melatihkan diri anda sendiri agar diri anda sendiri juga mendapat keputusan yang cemerlang untuk mengembirakan ibu bapa anda dan guru-guru anda dan diri anda sendiri. So maka sebelum ini saya tidak berminat, tetapi tiba-tiba saya berminat selepas saya jumpa rakan saya, iaitu pengerusi kelab inovasi dan kereta semula, iaitu Kuan Inji. Kuan Inji ialah kelas 5A, kelas bersama saya. Saya telah mengatakan iaitu saya hendak mempunyai six pack, tetapi saya tak tahu caranya. Lepas itu Kuan Inji memberi cadangan, iaitu sit up 100 kali dan push up 100 kali. Satu hari saya kena membuat 200 senaman ini sehari sahaja.
untuk demi mendapatkan six pack. Yang tu adalah cara saya membuat, tetapi tidak tahu saya mendapat six pack ke atau tidak. Itu adalah hak saya untuk melakukan demi mendapat six pack ataupun tidak, mencukup masa untuk mendapatkan six pack. So terus ke menjana positif. Menjana positif ini mempunyai 5 aspek, iaitu sebelum ini kamu telah menjadi malas, tipu kepada rakan, tipu pada diri sendiri bahawa yang kamu sudah mahir belajar, bosan, benci, gelabah. Yang ini semua adalah sifat-sifat lemah anda. Dan sifat-sifat lemah anda ini perlu dijadikan sebagai sifat-sifat positif, iaitu malas kepada rajin, tipu kepada jujur. Walaupun kamu tidak tahu, tanya sahaja soalan itu kepada guru anda. Bosan akan menjadi seronok. Seronok ini kamu bila bertanya, semua orang akan menjadi seronok sebab mengetahui ilmu yang baru. Benci akan menjadi sayang. Walaupun rakan-rakan kamu benci kamu, menyoal, tetapi jika kamu mendapat markah yang tertinggi, guru-guru dan ibu bapa terutamanya akan menyayangi anda. So gelabah akan menjadi sifat yang tenang. So maka kamu akan mendapat ketenangan hidup pelajar dalam kalangan pelajar. So sifat jana kepercayaan dan keyakinan diri adalah seperti sebelum ini, yang pertama ini saya telah mengatakan step in. So kamu kena mengaplikasikan diri anda sebagai bodoh, takut, sangsi, hodoh, gagal. Tetapi lepas kamu membuat hologram yang berbentuk cube tegak seperti pintu, kamu perlu memasuki hologram itu dan melangkahkan kaki kanan itu supaya kamu menjadi bijak, berani, yakin, segak, tampan, berjaya. Bijak ini kerana kamu telah mencuba memperbaiki diri anda. Berani kerana kamu cuba lagi usaha untuk memperbaiki diri anda. Yakin ini kamu yakin menjawab setiap ujian di dalam sesi ujian anda sendiri. Dan yang segak tampan ini kamu mustahil nak jadi, tetapi kamu boleh jadi jika kamu mendapat grade yang cemerlang ataupun sijil pemarkahan yang tertinggi dalam subjek tertentu. Seperti pelajar yang mendapat sijil ini adalah pelajar yang anda kenal, dan mereka juga adalah golongan berjaya terhadap pandangan daripada rakan, guru-guru dan cikgu-cikgu, kerana mereka berjaya mendapatkan grade. Iaitu orang pelajar yang dapat dalam sekolah kita adalah iaitu 2 orang yang mewakili 2 tingkatan. Satu adalah tingkatan 5, iaitu tingkatan saya, dan lagi satu adalah tingkatan 3, iaitu sekarang beliau di kelas ini. Yang ni adalah top 1 dalam student ataupun dalam St. Gabriel Session. Alwin dari 4G, beliau mendapat tempat pertama dalam 3G tahun Form 3. Dan tahun lepas Muhammad Imran telah menjadi top student sebagai mendapat nombor 1 di dalam tingkatan. Maksudnya Muhammad Imran menjadi 1/99 pelajar di dalam SMK St. Gabriel. Maka hari ini kita telah melihat banyak aspek, dan aspek tambahan adalah yang ini. Yang ini adalah kuasa pelajar. Kuasa pelajar ini menjadikan kita, jika kita mengaplikasi atau melatihkan diri kita mustahil nak berjaya. Sistem kuasa manusia adalah bergantung kepada 5 aspek, iaitu GAWAP, ringkasan kata, iaitu bermaksud G untuk gustatory, O untuk olfactory, visual, A untuk auditory, K untuk kinesthetic. Ini dalam bahasa Melayu pula adalah rasa,
penghidupan, penglihatan, pendengaran, kinestetik. Beliau mudah berjaya berbanding dengan orang lain jika beliau memahami kuasa 5 aspek kuasa ini. Beliau merasakan dirinya lemah dan menjadi positif secara tiba-tiba. Penghidupan ini adalah beliau akan mendapat ketenangan hidup, dapat menyerap oksigen yang segar. Visual adalah penglihatan, iaitu pemandangan beliau. Auditory adalah pendengaran. Kinestetik adalah apabila kamu bertulis, iaitu kamu mengaplikasi apa yang kamu telah mempelajari. Itu adalah kinestetik. Sebelum ini saya telah membuat banyak kali video ini, tetapi akibat phone lemah memori dengan phone kurang charge, low data, low memory storage, saya mustahil nak melakukan aktiviti ini. Tetapi hari ini saya rasa gembira kerana saya telah berjaya melaksanakan aktiviti saya pada hari ini. So, sekian, terima kasih kepada penonton-penonton sekalian. Mohon kamu share video ini kepada ibu bapa anda supaya mendapat supaya ibu bapa dan kamu mendapat ilmu baru, dan kamu perlu share demi kamu mendapat markah demerit. So, yang ini adalah hasil tugasan saya daripada guru pembimbing saya, Kelab Inovasi dan Cita Semula. Semoga bermanfaat bagi anda. Sekian, terima kasih. Selamat pulang. Dan take care di dalam rumah, berjaya buat revision, luarkan masa anda dalam pendidikan. Kerana pendidikan ini datang sekali sahaja. Sekian, terima kasih.